Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera, Assalamualaikum, salam ternakan, salam MK Fatonah. Kita bersiaran kembali. Kita bersiaran kembali untuk share apa juga yang boleh kita sharekan. Jamaluddin Mata, okay, join program kita. Janting Justin, kita nak share kita punya info ternakan. Okay, Kas join, okay, Hairul join, Kap Sahih join. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita nak cerita pasal ternakan hari ni. Merah Bell, kita akan buat 1 jam insyaAllah sampai pukul 11. Dan kita cerita hari ni cerita umum. Cerita umum. Jadual yang kita cadangkan hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Kita punya jadual pukul 10 pagi. Mungkin kita buat sejam saja satu hari. Minggu lepas saya tak boleh nak buat sebab kita berada di Bandung. Dan ada gangguan dari segi line tak berapa cantik. Okey, boleh bertanya Merah Bell, boleh bertanya apa juga soalan pasal ternakan lembu, kambing, ayam itik dan juga ternakan lain. Rusa, landak pun boleh tanya. Tapi ni kita nak cerita sebagai umum saja. Okey, sedikit nak kita ceritakan tentang apa yang tuan-tuan perlu tahu. Okey, yang perlu tahu dalam dunia ternakan ni, kita buat untuk ternakan lembu, kambing untuk tujuan keagamaan. Maksudnya kita untuk supply tujuan korban dan juga supply untuk tujuan akikah. Okey, Safwan, selamat datang. Rosli Idris, selamat datang. Liani, selamat datang. Rongro, selamat datang. Jangan singgah, jangan swipe ya. Boleh bertanya, kita boleh share, tak masalah. Sufian Aris, boleh tanya. Kalau tak minat lagi pasal ternakan, saya nak ceritakan. Mudahnya kita berniaga ternakan ni dan kita dapat survival, insyaAllah. Sebab ternakan ni tidak akan cukup bekalannya. Muhammad Nasir Ras Dazman, flash photograph. Okey, kita nak ceritakan pasal lembu dan kambing dan juga ayam itik. Yang ini cerita umum. Besok baru cerita khas untuk lembu. Hari Rabu cerita pasal kambing, hari Khamis cerita pasal ayam unggas. Okey, Azizah Ismail, Rajan, Janting Justin, okey, Jamaluddin Muttalib, okey, Muhammad MHD, EP. Okey, kita nak tuan-tuan singgah sekejap, dengar sekejap dan boleh blendkan supaya kita minat atau tidak, itu cerita lain. Okey, dunia ternakan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dunia ternakan adalah dunia yang pada kami lah, kita dah masuk dalam industri ni dah 17 tahun 19 tahun, sejak tahun 2005. Dunia ternakan satu dunia yang kita kena explore dan dia menjamin masa depan sebab kita terlampau bergantung kepada import. Okey, Noi, Azaidi, Azami, Nasi Arab Kayangan. Wow. Okay, Sally. Nasi Arab Kayangan kat mana Sally? Boleh join kita punya sembang niaga ternakan Okay. Okay, kita ada listingkan produk yang diguna pakai untuk ternakan kita. Sebab ternakan kita terutama pada lembu dan kambing dan juga ayam, arnab atau kucing dia ada masalah kurap. Jadi kita kena atasi masalah kurap tadi dengan kita gunakan POON. Okay, kita gunakan POON ni. Okay, POON ni adalah satu pada kaedah untuk kita merawat kurap pada ternakan kita kalau macam kucing, kita ambil aja POON ni, kita letak dalam 0.5 mililiter. InsyaAllah dia akan hilang masalah kurap. Kemudian untuk lembu, kita letakkan 5 ml, maksimum 10 ml. Kalau kambing, kita letak 2 ke 5 ml. Jadi kita buat setahun sekali cukup. Segala masalah kurap, parasit ataupun masalah luaran. Macam kutu babi, kelomomo, dia akan hilang. Okay, sebab ternakan kita ada masalah kesihatan, antaranya masalah luaran tu kurap lah. Itu yang kita nak.
tuan-tuan kena segera rawat ya. Kalau tidak dia akan menjangkit nanti satu kandang akan berlaku masalah kurap ya. Okey. Kita juga ada juga sediakan dalam kita punya iklan ni adalah satu pada dipanggil probiotik EM sebab lembu kambing, ayam, itik, puyuh ataupun arnab ataupun kucing dia ada masalah bau. Okey. Dia ada masalah bau Dia ada masalah bau. Kalau kita tak atasi masalah bau ni tadi menyebabkan lalat akan banyak. Jadi lalat ni boleh dihindarkan dengan kaedah kita menggunakan MJF probiotik. Ini satu pada kaedah untuk kita merawat masalah lalat. Okey, apa fungsi probiotik ni tadi? Okey, fungsi probiotik ni tadi dia menyebabkan Bak Noi Azizah Hasan Noi. Okey. Nasi Arab Kayangan. Okey, apa fungsi MJF probiotik ni? Kita kena bagi pada lembu kambing kita protein yang sepatutnya. Okey, protein yang sepatutnya. Bantu tolong dia orang suruh tap skrin je. Okey. Protein untuk lembu dengan kambing dia 14 ke 16%. 14 ke 16% kita bagi pada lembu kambing kita protein bawah pada 14-16% lembu kambing kita akan jadi kurus. Kalau kurus dia ada masalah apa? Masalah orang akan nak beli dia tak berminat dengan lembu kambing yang kurus ya. Jadi kita bagi makanan yang dalam minuman lembu kambing atau ayam atau itik kita masukkan EM probiotik menyebabkan ternakan kita akan serap protein dalam makanan tadi 100%. Kerana yang dikeluarkan balik sebagai tai dah tak ada protein. Bila tak ada protein dia tak ada bau. Bila tak ada bau dia tidak ada lalat. Sebab lalat akan banyak bila tai ternakan kita berbau. Bila tai ternakan kita berbau bermakna protein dikeluarkan. Bila protein dikeluarkan bermaksudnya dia tak ada optimum. Dia tak ada optimum penyerapan protein dan akhirnya kita terpaksa bagi makanan yang lebih banyak masa yang lebih lama untuk ternakan kita besar. Okey, Rose Andrew, Dora, okey, Suid, Hafiz, Noi. Okey, jangan lalu saja. Singgah-singgah boleh dengar sikit apa yang kita nak share. Okey, maksudnya MJF probiotik ni satu pada benda yang wajib. Okey, wajib untuk elakkan ladang kita berbau, ladang kita berlalat, ladang kita bermasalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh buka soalan kalau nak bertanya supaya kita dapat info yang lebih jelas tentang produk yang kita wawarkan ya. Okey, untuk ternakan lembu, kambing, ayam, itik wajib pakai MJF Bio. MJF probiotik MJF Bio satu produk yang kita ada yang kita boleh guna pakai terus guna pakai untuk elakkan daripada masalah lalat, elakkan masalah ladang berbau, elakkan masalah ternakan kita bermasalah. Dan dia ada fungsi juga, untuk penyerapan protein semaksimal yang boleh. Okey, semaksimal yang boleh. Biasanya 99.99% protein akan diserap oleh ternakan kita dan dikeluarkan sebagai tai, dia dah tak ada nilai protein. Bila tak ada nilai protein, dia tak ada bau. Bila dia tak ada bau, dia tidak akan menyebabkan lalat. Lalat akan ada dalam kawasan ternakan kita bila ada tai ternakan kita berbau. Macam tai kita, tuan-tuan punya tai, saya punya tai, semua orang punya tai. Kalau kita berak, memang bau busuk. Okey? Kenapa bau busuk? Sebab ada protein yang kita keluarkan. Okay, kalau kita minum Yakult ataupun Vitagen, yang biasanya untuk manusia, Yakult atau Vitagen, dia akan menyebabkan tai kita tidak berbau sebab tak ada protein yang keluar. Ya. Okey, Mr. Ajib Ayang. Okey, bersantai-santai bersama dengan MJ Fatonah. Okey, bersantai-santai bersama kami MJ Fatonah, coach ternak yang telah jalankan ternakan sejak tahun 2005. Kita dah 19 tahun insya-Allah. Tahun hadapan tahun 2025 kita mencapai 20 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak Anda Yasin, okey, sihat. Mat K, selamat pagi. Okey, jangan lalu saja say hello. Boleh tap screen
boleh bertanya pasal ternakan ya. Okey, hari ni saya nak spesifikkan pasal kebaikan MJF probiotik untuk tujuan ternakan kita sihat. Untuk tujuan ternakan kita membesar dengan lebih cepat. Untuk mempercepatkan proses fermentasi rumput makanan yang diberi pada ternakan, dia akan dihadamkan semaksimal yang boleh. Semaksimal yang boleh ya. Okey. I nampak ada satu flowers just for you okey, Tengku Hafizuddin Tengku Jo kalau Tengku Hafizuddin. Okey, Muhammad Nazir Mamu. Okey, kita ada kawan-kawan kita yang pernah datang dan hadir. Mamu Muhammad Nazir tu Mamu Okey, yang pernah hadir dalam program kita dan mereka dah buat ternakan kambing. Alhamdulillah, tahniah Okey. Dunia bisnes ternakan untuk lembu adalah pendapatan tahunan, kambing pendapatan bulanan, ayam pendapatan mingguan dan harian Jadi kita ada pendapatan harian, mingguan, bulanan dan juga tahunan Jadi kita kena sasarkan untuk kita punya target berapa income yang kita nak Muhammad Razi Helmi. Senja Merah, okey, Taru. Okey, bagus. Nickname yang dibuat Okey, kita ada ternakan lembu. Lembu ni untuk tujuan korban. Okey, dan lembu ni kena pastikan dia betul-betul sihat dengan kita bagi satu masalah luaran. Lembu biasanya kurap. Kita pakai dia pour-on. Okey, pour-on ni satu produk yang kita iklankan dalam kita punya TikTok shop. Kurap pada lembu, kalau kita biarkan dia menyebabkan kuman bakteria tu akan makan zat-zat makanan Jadi kita kena letakkan pour-on Kita letakkan pour-on ni sebagai kita punya pendinding daripada masalah kurap dan dia merawat kalau ada kurap Kemudian lembu kalau kita nak pastikan dia gemuk dan dia tidak bercacing, kita bagi dia daun hijau. Daun hijau tu adalah Madre de Agua. Ataupun nama spesifiknya adalah ketum ayam Okey, Fatihah boleh tulis Madre de Agua. Daun hijau tu adalah Madre de Agua ataupun ketum ayam Okey, yang ni kita wajib bagi pada ternakan kita. Lembu, kambing, ayam, itik, landak semua kena bagi. Sebab dia ada fungsi anti cacing. Menyebabkan ternakan kita tidak bercacing. Kalau kita bagi makan lembu ke, kambing ke, ayam ke, itik ke, kita bagi Madre de Agua. Jadi ada fungsi anti cacing. Nombor 2, dia punya protein dia 22%. Protein dia 22% memang terbaik sekali untuk ayam, terbaik sekali untuk lembu, kambing dan juga terbaik sekali untuk arnab. Okey. Jadi kita boleh bagi pada arnab, kita boleh bagi pada lembu, kita boleh pada kambing, kita boleh juga bagi pada ayam Jadi kita boleh guna dan kita boleh tanam dekat mana-mana tepi-tepi reban kandang ataupun tepi parit kita tanam dan pokoknya dia rendang. Pokok dia rendang dan pokok dia senang hidup Suami Isham Takaful Luqman Hafiz. Ya, Cik Luqman. Okey, Cik Luqman adalah pengurus Masjid Raja Lomo. Okey. Madre de Agua adalah daun hijau yang kita iklankan dalam kita punya TikTok shop. Tuan-tuan boleh beli, tanam saja, cucuk saja. Kalau tuan-tuan beli hari ni iklan tu 10 batang, kita bagi ekstra lagi 5 batang. Okey. Hari ni kalau siapa nak beli daun hijau ataupun Madre de Agua ataupun ketum ayam, benih tu cucuk saja di mana-mana saja Cucuk saja, kita bagi harga 10 batang dan kita ekstrakan. Dengan 5 batang. Mana tuan-tuan dapat 15 batang. Okey, dengan harga RM30 Jadi boleh. Iklan saya hari ini adalah kita boleh berikan daun hijau ataupun Madre de Agua ataupun ketum ayam. Kita bagi hari ini, beli hari ini, order hari ini, confirm hari ini, kita ekstrakan 5 batang. Okey. Jadi tuan-tuan dapat 15 batang Dalam tu 10 batang dan plus lagi 5 batang untuk Madre de Agua. Boleh beli.
Okey, boleh beli ya. Kebaikan daun hijau adalah untuk tujuan apa? Untuk tujuan anti cacing. Okey, cacing takkan ada. Tak akan ada tuan-tuan ya. Saya dah gunakan lama daun hijau ni, boleh tanam seberapa banyak yang boleh. Dan daun hijau ni boleh menyebabkan kita boleh stop beli pellet ataupun dedak supaya kita dapat jimatkan kos. Dapat jimatkan kos operasi ladang kita memang tinggi. Jadi kalau kita pakai daun hijau ni, kita boleh dapat jimatkan kos. Okey, dan kita boleh mengoptimumkan keuntungan. Yang ini kita nak iklankan dengan tuan-tuan, kebaikan daun hijau ataupun Madre de Agua. Boleh buat booking hari ni, kita bagi ekstra 5 batang. Beli 10 batang dalam beg kuning kita. Okey, ada beg kuning tak? Ada. Dalam beg kuning kita boleh beli dan tuan-tuan akan dapat ekstra 5 batang. Okey, kita nak iklankan dalam beg kuning kita ya. Okey, kita ada 3 produk yang kita iklankan, MJF Probiotic, daun hijau dan Pon. MJF Probiotic adalah untuk menyebabkan tahi lembu, tahi kambing kita tidak berbau. Ini satu miracle yang tuan-tuan boleh guna bagi pada ternakan kita, lembu, kambing ataupun ayam. Lembu, kambing ataupun ayam ataupun arnab ataupun landak ataupun semua ternakan. Tuan-tuan bagi, insya-Allah. Saya dah guna dan saya dah pakai dan kita dah praktiskan dan peserta-peserta program kita pun dah guna. Kita nampak hasil dia apa? Ladang kita tidak berbau. Kenapa ladang kita tak berbau? Sebab tahi lembu, tahi kambing, tahi ayam tu tidak ada discharge, tidak keluarkan protein. Bila tak keluarkan protein, tak ada nilai bau yang wujud pada tahi tu. Dan ternakan kita akan lebih gemuk, lebih sihat, lebih cepat besar. Sebab protein diserap 100%. Lembu, kambing perlukan 14 ke 16% protein. Ayam perlukan 22% protein. Kalau macam ikan dia nilai protein 25 hingga 35. Tengok jenis ikan ya. Okey, jadi macam arnab dia perlukan protein lebih kurang dalam 18%. 16 ke 18%. Jadi kalau kita bagi dia dengan daun hijau ataupun Madre de Agua ataupun daun hijau tu akan menyebabkan kita tak perlu bagi dedak dah. Dengan bagi daun hijau saja dah mencukupi untuk nilai protein yang diberi kepada ternakan kita. Kalau untuk lembu kambing, kita boleh reducekan nilai protein tu dengan kita campurkan dengan pelepas sawit. Pelepas sawit protein dia 10%, kita campurkan dengan daun hijau 22% dengan mix 1:1. 1 bahagian sekilo daun hijau, sekilo pelepas sawit kita campurkan, dia akan jadi protein 16%. Jadi kita boleh bagi pada lembu kambing dan tak perlulah beli dedak lembu atau dedak kambing ya. Ini salah satu daripada kaedah kita untuk jimatkan kos. Kerana ada fungsi yang baik lagi, adalah fungsi anti cacing. Anti cacing ya. Madre de Agua ni adalah satu fungsi anti cacing ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tanam di mana-mana juga, tepi kandang, tepi reban ataupun tepi parit ya. Ditanam di mana-mana. Kalau tuan-tuan biarkan pokok ni, dia akan jadi macam pokok rambutan. Dia jadi pokok yang besar. Jadi kita kena potong, kalau tingginya 5 kaki, kita potong dan tinggalkan dalam sekaki atas kaki setengah atau 2 kaki dan kita biarkan dia hidup balik. Dan harvesting dia biasanya kita buat sebulan sekali ya, bergantung juga kepada kita punya penyiraman. Kalau kita punya tanah kita sentiasa lembab, insya-Allah kita punya pokok akan lebih segar. Okey, ini yang kita nak cadangkan tuan-tuan, bukan cadang lagi. Kita nak paksa tuan-tuan, bukan paksa lagi. Kita nak suruh tuan-tuan, bukan suruh lagi. Kita nak wajibkan tuan-tuan untuk guna dan pastikan tuan-tuan yang ternak lembu, kambing, ayam, itik, arnab mesti ada Madre de Agua ataupun daun hijau ni. Okey, daun hijau ni mesti ada dalam kita punya compound peternakan kita ataupun ladang yang kita ada ataupun tepi-tepi parit ya. Tanam tepi-tepi parit pun tak apa. Kalau tuan-tuan boleh kontrol dia punya height, dia punya ni memang cantik, boleh jadi pokok pemagar pun. Tuan-tuan ambil dan dia akan hidup, daun dia akan naik balik Dan bila dah hijau dah cukup dalam sebulan dah boleh harvest ya. Okey, itu antara benda yang tuan-tuan kena dan wajib ada dalam ladang ternakan kita ya. Kalau kita boleh kucing pun boleh, kita boleh arnab, especially arnab Arnab dia perlukan 80 gram sehari dedak yang kita beri kepada arnab ya. Jadi kita boleh kurangkan 80 gram
ke 120 gram anak perlukan. Tapi orang biasa kebanyakan peternak bagi 80 gram. Kita boleh letakkan anak tu 40 gram ataupun kita kosongkan dedak, kita bagi dia 100%. 100% mother dia agua, lebih kurang dalam sekilo, dekat sekilo, bagi dia maksimum. Unlimited, unlimited kita bagi pada arnab kita. Ini dapat mengurangkan kos dan akhirnya ternakan kita tak ada dibebankan dengan kos dedak. Itu yang kita nak share dan nak maklum dengan tuan-tuan kebaikan dan kelebihan mother dia agua yang kita tanam sendiri ya. Okey. Untuk pastikan ternakan kita dapat menyerap protein 100%. Menyerap protein 100%, kita perlu apa? Kita perlu guna MJF probiotic. MJF probiotic ini adalah EM, effective microorganism, yang menyebabkan protein yang kita bagi pada ternakan kita dapat diserap 100%. Waalaikumsalam, kaki tanpa batas. Okey, orang baik. Okey. Kaki tanpa batas ni adalah seorang yang mencari hantu. Mencari hantu ya. Okey, mencari hantu. Okey, maksudnya sentiasa mencari benda-benda yang mistik-mistik lah. Orang tak buat, dia cari, dia buat ya. Okey, kaki tanpa batas saya jumpa di Bandung. Okey, di Pasar Baru Pekan Bandung Okey. Selamat sejahtera Pak Semoga sukses dalam perniagaan tudung Kalau nak beli tudung ataupun telekung boleh hubung dengan berhubung dengan kaki tanpa batas ni explore, mencari tahu satu tempat yang kononnya katanya ada anchor tu hantu Kalau di Malaysia dia panggil hantu, kalau di Indo dia panggil anchor okey, betul. Okey, kalau nak promote tudung malam tadi kaki tanpa batas dia buat live. Okey, saya buat live pukul 10 pagi hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Hari Isnin kita cerita pasal umum, pasal lembu, kambing, ayam itik, ayam Belanda, unggas, okey, ataupun apa juga produk-produk aksesoris dalam ternakan kita, itu hari Isnin. Hari Selasa kita cerita pasal lembu saja, aktiviti-aktiviti yang melibatkan lembu. Kemudian hari Rabu kita cerita pasal kambing. Hari Khamis kita cerita pasal ayam okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh explore perniagaan ternakan ni tu pada perniagaan yang menguntungkan. InsyaAllah kita doakan tuan-tuan yang ada niat untuk berhijrah ke dalam dunia peternakan, okey, berhijrah kepada dunia peternakan, boleh apa? Boleh masuk dalam industri ni. InsyaAllah industri ni industri yang bagus dan terbaik dan kita dah duduk dalam industri ni 19 tahun dan hampir 20 tahun, tahun 2025 insyaAllah. 2025 kita start 2005, 2025 tahun ke-20 kita beroperasi sebagai peternak lembu, kambing, ayam dan itik Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Kaki Tanpa Batas share the live. Moga banyak orang boleh manfaatkan walaupun berada di Indonesia, tak ada masalah. Kita tak jauh, fly daripada Kuala Lumpur ke Jakarta baru 2 jam 10 minit saja 2 jam 10 minit, tapi saya pergi 2 kali, pergi dan balik. Dia boleh speed up flight dia, boleh jimat 25 minit. So flight bukanlah 1 jam 50 minit saja Alhamdulillah. Bandung cantik, Jakarta pun cantik. Okay, insyaAllah dengarnya 20 hari bulan Indonesia akan jumpa Perdana Menteri baru Prabowo. Tebarkan kebaikan dan perbanyakkan sedekah, kerana bersedekah membuatkan seorang itu menjadi sukses. Betul. Duit yang kita ada, keuntungan perniagaan yang kita ada, gaji yang kita dapat 2.5%. Okey, saya mengamalkan satu figure 2.5% daripada kita punya pendapatan Kita punya pendapatan 2.5% kita kena reservekan untuk aktiviti donation, sedekah, infak, hadiah. Okey, antara yang kita boleh bantu dan tolong adalah keluarga yang paling dekat. Itu yang terbaik untuk kita tolong, sedekah dulu keluarga yang kita yang terdekat. Kalau mereka telah senang ataupun dah lepas daripada masalah kewangan, kita boleh bantu masyarakat sekeliling kita yang lain pasantren, tafiz, orang tua, itu benda-benda yang kita kena bantulah. Okey, terima kasih nota yang dibuatkan. Tebarkan maksudnya laburkan.
keluarkan, perluaskan kebaikan dan perbanyakkan sedekah, kerana bersedekah membuatkan seorang menjadi sukses. Okey, kunci kejayaan adalah kita kena bersedekah. Itu satu benda yang banyak pakar-pakar motivasi minta kita perbanyakkan sedekah. Kita jangan bersedekah waktu kita tunggu kita kaya. Kita bersedekah sekarang untuk jadi kaya. Yang kita yang sedang kaya sekarang kena bersedekah untuk pastikan kita kekal kaya. Kalau sekarang kita kaya, kita senang tak bersedekah, nanti nikmat yang kita dapat ditarik balik sebab kita tidak langsung membantu orang-orang yang sepatut kita bantu. Kemudian rezeki kita yang ada nanti akan dipersoalkan kenapa tidak bagi kepada orang yang berhak. Bersedekah itu tidak harus berbentuk wang saja, tapi banyak betul. Senyum pun sedekah, tolong orang pun sedekah, bantu orang sedekah. Antara yang kita buat live ni pun kita cerita pasal ternakan dan kita cerita pasal dunia ternakan pun satu benda yang sedekah. Kita info pada orang cara kita nak ternak yang betul, kaedah yang betul, dan kita orang tu buat dan jalankan, insya-Allah itu pun jadi satu jariah. Jariah yang orang guna, dan itulah jariah yang menjadikan kita dapat selepas kita mati. Sebab 3 benda yang kita bawa, satu anak doa daripada anak kita, doa daripada anak kita. Nombor 2, kita punya bekalan sendiri. Kita punya sedekah sendiri, kita punya bekalan sendiri. Kita bekalan sendiri yang kita buat. Maksudnya kita solat, kita berzakat, kita bersedekah, itu kita punya amalan sendiri. Nombor 3, jariah. Yang berkekalan, yang berterusan. Contoh macam kita bercerita sekarang ni, kita pasal ilmu ternakan. Jadi ilmu ternakan tu kalau tuan guna dan amalkan, dan selagi tuan guna dan amalkan, insya-Allah dia akan berterusan dan dia jadi ATM ataupun kita dapat dividen bonus waktu kita dah berada di dalam lapangan dunia baru di alam barzah nanti, okey. InsyaAllah rezeki yang kita bagi, rezeki yang kita baik. Cowgirl, Momo boy, okey, cowgirl, okey. InsyaAllah rezeki yang kita bagi tadi akan lebih bertambah, insyaAllah. InsyaAllah ini antara benda yang kita kena buat dalam bisnes. Apa juga bisnes, jangan kedekut al-bahil, jangan, okey. Dan kita jangan banyak melimpahkan rezeki kita kepada benda-benda yang tidak berguna dan menjadikan kita jadi lebih jauh daripada kita punya pencipta. Jangan, okey. Kita banyakkan dekatkan diri, insya-Allah. Okey, tanamkan kebaikan, tanamkan perkara-perkara yang boleh membawa ke arah kebaikan dan tunjukkan kepribadian yang baik. Okey tuan-tuan, cerita pasal kambing. Kambing ni adalah untuk tujuan akikah. Akikah ni adalah Akik Azri ni Future Agro Academy. Okey, cerita pasal kambing, kita akan fokus kepada jualan. Jualan kambing ni lebih kepada kita menjual untuk tujuan akikah kambing, ayam untuk tujuan kita makan. Okey, ayam, apa beza ayam daging dengan ayam kampung? Ayam daging satu tempohnya terlampau singkat. Sekarang 30 hari, Sekarang 30 hari. Dan ayam ni dia perlukan 3 benda yang wajib dan jangan tertinggal daripada 3 benda ni. Satu, vaksinasi. Vaksin. Memang ayam daging, ayam kampung, vaksin sama. Nombor 2, dia perlukan vitamin untuk cepat dia grow. Vitamin. Okey, nombor 2, vitamin. Nombor 3, antibiotik. Antibiotik ni adalah satu proses untuk menghalang ayam daging tadi daripada sakit. Okey. Jadi tempoh peternakan ayam daging ni adalah 30 hari. Okey, kita risau satu saja. Kalau antibiotik ni tak, residu dia masih ada, chemical antibiotik masih ada, ayam tu dijual. Okey, itu kita risau. Sebab impact kepada orang yang makan, menyebabkan mudarat kepada orang yang makan, Okey, ayam kampung memang kita tak pakai vitamin, kita tak pakai antibiotik. Kita pakai secara grazing. Maksudnya kita jaga ternakan kita secara grazing. Grazing maksudnya kita lepaskan dalam satu kawasan yang kita benarkan, kita letakkan dedak ataupun rumput ataupun makanan yang sesuai, terutama daun hijau yang kita iklankan, daun hijau. Jadi daun hijau ni lah
bantu kita mengurangkan kos operasi ayam kita ya. Tempoh ayam kampung ni dalam 60 hari untuk dapat 1 kilo 3, 1 kilo 5. 60 hari ya. Kadang-kadang boleh sampai 1 kilo 8. Kalau kita punya pemakanan kita cantik tempoh makan dia untuk 30 hari yang pertama kita bagi protein, nilai proteinnya 22%. Kemudian lepas daripada 31 hari sampai 60 hari kita bagi dia proteinnya 20% dan 61 hari ke atas sampai jual, sampai sembelih kita kekalkan protein 18% saja ya. Jadi kita kena ikut tempoh masa ayam tu, umur dia, dan protein tu mesti mengikut ikut umur. Itu syarat wajib untuk peternakan ayam kampung Tapi ayam daging dia 30 hari, dia memang bagi 22% protein supaya dia cepat besar, dan wajib kita gunakan MJF probiotik. Untuk apa? Untuk mempercepatkan proses penghadaman penyerapan protein, dan akhirnya bila protein diserap 100%, ternakan kita dah tak ada protein yang dikeluarkan melalui tahi, dan akhirnya ternakan kita akan jadi cepat besar, sehat, dan kita boleh jual ikut time yang kita nak Okey, untuk tahun ni 2024 kita punya lembu-lembu korban kita masuk waktu dalam lingkungan berat 250 ke 300 kilo. Tapi alhamdulillah bila kita jual, waktu kita jual dan kita punya pembeli beli dan sembelih. Bila mereka sembelih, berat daging saja paling berat kita dapat 166 kilo. Bermakna kalau 166 kilo, okey, kita tengok kalau 166 kilo, 166 kilo kali dengan 3, sebab daging saja 1/3 daripada berat badan. Okay, lembu kambing daging saja 1/3 daripada berat badan, berat hidup. Okay, kalau daging saja dapat 166 kali dengan 3, bermakna dia, berat hidup dia 498. 498 tolak dengan masa dia masuk 250, bermakna saya dapat 248. Okey. Kita ambil 498 tolak dengan 300 kilo lah. Okey, berat dia 198. Bahagi saya jaga depan 140 hari. Tahun ni 140 hari Average satu hari kenaikan 1.4 kilo. 1.4 kilo Okey. Kenaikan daripada makanan yang kita beri. Nilai kuantiti yang kita bagi nilainya RM4 saja. Nilai dia RM4 Okey, ini maksimum. Minimum kita dapat 111 kilo. Okey, 111 kilo kali dengan 3, bermakna berat hidup dia 333. Tolak dengan berat yang masa kita ambil 250, maksudnya bukan 83 bahagi dengan 140. Maksudnya minimum kenaikan kita dalam 0.6 kilo. Okey. Ini antara kaedah kita nak tahu kenaikan ADG, average daily gain, daripada keseluruhan. Kita boleh timbang hari-hari, hari ini kita timbang, minggu depan kita timbang, ataupun bulan depan kita timbang pun boleh juga. Itu kaedah kita dapatkan average weight gain maksudnya ADG. Okey. Untuk data kita punya kenaikan daripada hasil pada makanan yang kita beri Okey, Aziz, Mamu. Okey, ini antara peternak yang dah ada dalam industri wajib dan perlu guna MJF probiotik. 1, nombor 2 wajib bagi daun hijau. Nombor 3 wajib bagi pok-on. Ternakan setahun sekali kita bagi dia pok-on Kambing kita pakai wajib pakai vaksin untuk elakkan masalah radang paru-paru. Radang paru-paru ni kita kena elakkan dengan kita pakai apa? Kita pakai SGP, Sheep Goat Pasteurella. Cuma Sheep Goat Pasteurella dia out of stock Kita punya TikTok shop pun out of stock. Kita tunggu stok yang baru daripada Veterinary Research Institute VRI daripada Ipoh InsyaAllah kita dalam proses untuk ambil stok yang baru Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan end live kita pukul 11. Kita akan end live pukul 11. Kita buat sejam saja Kita buat sejam saja. Okey, perancangan
perancangan ternakan kita boleh. Okay, some comment in live were filtered to the protect the community experience. Okay, betul. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu ternakan kita boleh berkembang dengan syarat satu, kita menggunakan MJF probiotik supaya dia dapat menyerap protein dan ternakan kita cepat besar. Nombor dua, kita gunakan PON untuk tujuan anti parasit penyakit luaran ya. Kemudian nombor tiga, kita menggunakan daun hijau. Okey, daun hijau untuk tujuan apa? Daun hijau ni untuk tujuan elakkan ternakan kita kena kecacingan ya. Ini wajib bagi pada ternakan lembu, kambing, arnab. Daun hijau ni adalah ketum ayam ya. Kita kena bagi sekurang-kurangnya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali dan kita confirm dan sahkan. Kita boleh confirmkan dan sahkan ternakan kita tidak akan kena masalah kecacingan. Sebab ternakan kita kurus, ternakan kita kurus sebabkan kecacingan. Ternakan kita kurus adalah sebabkan kecacingan. Ini yang kita kena pastikan. Ternakan kita beri daun hijau 2 kali sebulan. Maksudnya 2 minggu sekali lah kita bagi daun hijau. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita rasakan apa yang kita maklumkan dekat sini. Tuan-tuan boleh guna pakai. Dan satu lagi saya nak info pada tuan-tuan dan puan-puan, ada satu grant yang dikeluarkan dan diwujudkan dan diberi kepada rakyat Malaysia. Grant ni adalah dipanggil Grant Agropreneur Muda, GAM. Boleh kita pohon melalui Kementerian Asas Tani, melalui agensi yang berkaitan adalah agensi veterina. Agensi veterina di daerah projek kita, kita boleh mohon. Ada 3 syarat wajib yang kita perlu ada untuk memohon. Satu, kita boleh ternak apa juga ataupun bertani ataupun dalam bidang perikanan. Maksudnya pertanian boleh, ternakan boleh, perikanan boleh ataupun produk industri asas tani. Kita boleh mohon untuk starting sederhana ataupun untuk kita nak growing. Boleh dana bernilai RM20,000, RM30,000 dan RM50,000. Okey, RM20,000, RM30,000 dan RM50,000. Dan kita boleh mohon dan insya-Allah kalau kita mohon dengan syarat 3 syarat wajib yang kita kena comply. Satu, kita kena ada sijil khusus yang diiktiraf. Okey, MJ Fatonah, sijil pada kami MJ Fatonah memang sijil yang diiktiraf sejak tahun 2007. Okey, sejak tahun 2007 kita dah buat program kita dan kita punya sijil memang sijil yang diiktiraf. Okey, satu. Nombor 2, syarat yang kedua adalah kita mesti ada kertas kerja untuk pastikan kenapa kita nak buat, berapa ekor yang kita nak buat, berapa banyak rumput yang kita kena bagi dan macam mana kita nak manage. Itu dalam kertas kerja kena jelas. Berapa kewangan yang kita perlukan kena jelas. Yang tu mesti ada cash flow. Dia punya projection cash flow dia mesti 5 tahun. Dia nakkan projection cash flow dia 5 tahun. Yang itu tuan-tuan boleh dapatkan kalau tuan-tuan hadir dalam program kita. Kita akan jalankan program kita pada 2 dan 3 hari bulan November. 2 dan 3 hari bulan November kita akan jalankan program untuk khusus ayam, kambing, khusus lembu dan kambing ataupun grup khusus ayam, itik dan ayam Belanda. Tuan-tuan boleh hadiri program 2 dan 3 sebab wajib kena ada sijil khusus dan wajib kena ada kertas kerja. Yang dua-dua tu kita bagi. Kemudian yang ketiga, dia option. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi setengah-setengah veterina dia perlukan SSM. Okay, dia perlukan SSM. Jadi, tuan-tuan boleh dapatkan bantuan atau grant daripada kerajaan. Satu pada benda yang tuan-tuan wajib explore. Dan kita insyaAllah boleh dibantu. Boleh dibantu melalui grant. Kalau ayam, kalau dapatlah RM30,000 starter kit. Yang baru nak mula pun boleh mohon RM30,000. Okey, kalau kita dapat RM30,000 untuk starter kit buat ternakan ayam, kita boleh bela sampai 3,000 ekor. Okey, 3,000 ekor kalau RM30,000 dan kita boleh juga bela kambing lebih kurang dalam 50 ekor. 50 ekor okey. Tengok pada harga kambing lah. Okey, kalau kambing harga 400 ke RM500, ada RM30,000 kita bagi lah RM500. Okey, dapat 60 ekor.
Jadi kita boleh mohon dalam bentuk barangan. Okay, ternakan ataupun kandang ataupun fasilitis machinery ya. Kita boleh mohon Okey, kertas kerja tu macam mana nak buat tuan? Kertas kerja tu memang kita ada sediakan dalam kita punya kita punya khusus tu kita sediakan dalam bentuk soft copy. Tukar saja nama, alamat dan juga lokasi projek kita dan berapa kita nak pinjam. Kertas kerja tu mesti menunjukkan nama company kita, nama kita, di mana kita nak buat, kandang kita di mana, gambar kandang, kemudian sijil khusus di mana, kadang kita attach kita punya cash flow. Okay, simple je kertas kerja tu. Dia bukan dalam 15 keping je page dia. Okay, kerana dia punya cash flow tu kita buat dalam 5 keping. Bukan 20 keping saja cash flow tu senang cash flow yang kita kerja dalam 20 keping saja. Kita buat simple saja dan kita kena pastikan kertas kerja tu menunjukkan kita punya gaji jangan melebihi 5,000. Okey, tak apa. Yang tu jangan risau, kita boleh bantu. Okey, kita boleh bantu tuan-tuan untuk dapatkan kertas kerja yang paling cantik. Okey, paling cantik yang tuan-tuan boleh buat insya-Allah bersama dengan MJ Fatona. Insya-Allah Kalau nak join program kita khusus lembu dan kambing ataupun khusus ayam ataupun itik, kita boleh join pada bila? Pada 2 dan 3 bulan November. Next program kita selepas pada 2 dan 3 adalah 7 dan 8 hari bulan Disember. 7 dan 8 hari bulan Disember. Okey, ini yang kita nak tuan-tuan explore Okey, untuk khusus bayaran cuma 600 saja. Bayaran untuk khusus 600, boleh DM kita boleh DM kita dekat bio ada tulis apa nombor telefon, boleh DM kita Wajib ada sijil khusus dan kena ada kertas kerja dan juga SSM kita boleh buat sendiri, tak ada masalah, pakai online saja Okey, ini antara iklan yang kita nak tunjukkan. Kita dah dalam industri ni dah 17 tahun dan kita memang menekankan dari segi nak banyakkan kita punya apa? Kita punya peternak sebab ternakan kita makin lama makin kritikal bekalan dalam negara Jadi kita nak banyakkan peternak dan banyakkan player. Okey, untuk makluman tuan-tuan, lembu korban saja untuk negeri Selangor saja kita perlukan tak banyak Negeri Selangor perlukan tak banyak, 80,000 ekor. 80,000 ekor Banyak tak banyak? Gila punya banyak Okey, jadi kita boleh explore kita punya bisnes kita dengan kita boleh jual. Okey, lembu korban biasanya lembu korban ni kita ambil lembu tu daripada pembekal daripada Siam. Okey, dan kita ambil dalam kuantiti sekurang-kurangnya 80 ekor. 80 ekor saja. 80 ekor saja kita boleh survive untuk pendapatan kita sekurang-kurangnya 10,000 sebulan. Sebab satu ekor lembu korban keuntungannya 1,500. 1,500 kali dengan 80 ekor 120,000. 120,000 bahagi dengan 12 kita dapat gaji sebulan 10,000 Kalau kambing pula kita dapat keuntungan sekurang-kurangnya 300 ekor. 300 ringgit. 300 ringgit Dan 300 ringgit kita kena jual sekurang-kurangnya 30 ekor. 30 ekor kali dengan 300 bermakna 9,000. Upah sembelih. Biasanya kambing orang minta sembelih siap. Sekurang-kurangnya kita ambil upah 80 ringgit. Paling rendah 50 Kalau kita ambil upah sembelih 50 ringgit, 50 kali dengan 30 dah ada 1,500. 1,500 plus dengan 9,000 tadi kita dapat keuntungan ataupun untung kasar berapa? 10,500. Lembu dah ada 10,000, kambing ada 10,500. Kambing pula pendapatan bulanan, lembu pendapatan tahunan. Satu kali dia bagi kita 120,000 dan kambing dapat 10,000 bergantung pada bilangan ekor yang kita jual Okey, untuk ayam pula kita dapat untung beli ayam dan jual. Keuntungan seekor ayam tak kurang 10 ringgit. Kalau kami, kita punya keuntungan 15 ringgit. 10 ringgit 10 ringgit, kita ambil 10 ringgit lah paling rendah. Okey, 10 ringgit kalau kita dapat 10,000, kita kena jual 1,000 ekor. Sebulan kita jual 1,000 ekor. Di mana nak jual? Orang menjual ayam kampung. Orang menjual masakan ayam kampung. Melambat-lambat. Keperluan dia tak cukup Kadang-kadang orang tulis ayam kampung tapi sebenarnya ayam daging. Dia bagi ayam daging Jadi kita nak buat apa? Kita nak banyakkan peternak. Ayam kampung kos dia bukan seekor 15 ringgit. Anak ayam dengan makanan 15 ringgit. Kita boleh kurangkan kos tadi dengan kita campurkan makanan ayam kita dengan
Dengan apa? Dengan daun hijau yang kita dalam kita punya TikTok shop kita ada daun hijau. Dan kita kena cepatkan pembesaran dengan gunakan MJF probiotik untuk penyerapan protein lebih cantik dan akhirnya terakan kita cepat besar dan terakan kita tidak berbau. Ini antara kaedah kita untuk jimatkan dan hilangkan masalah stres dan juga masalah lalat dalam ladang kita ya. Okey, kita jual 1000 ekor ayam dapat 10,000. Kita jual 30 ekor kambing dapat 10,000. Kita jual 80 ekor lembu dapat 120,000. Bermakna kita punya income kalau 10,000 daripada ayam, 10,000 daripada kambing, 10,000 daripada lembu. Alhamdulillah, itulah dunia peternakan yang sebenar. Dan akhirnya tuan-tuan akan jadi enjoy. Life tuan-tuan akan berbeza daripada yang tuan-tuan bekerja. Kalau tuan-tuan bekerja, paling tinggi pun gaji. Kalau kerja yang bukan manajemen, kerja-kerja yang bukan manajemen, bukan peringkat pengurusan, biasanya gaji kalau 5 tahun servis, dia dalam 3,000. 3,000 5 tahun servis. 10 tahun servis tu mungkin boleh cecah sampai 5,000. Okey? Okey, yang ni kita nak bezakan. Kalau kita jadi peternak, hari ni kita jadi peternak, bulan depan kita dah dapat dah. Kita boleh dapat target income kita 10,000 ataupun 20,000 atau 30,000. Tengok ternakan apa yang kita buat Ini antara kaedah yang kita boleh apa? Explore dalam dunia bisnes lembu, kambing dan juga ayam Ini yang kita buat kita buat. Saya cerita ni sebab kita buat. Kita dah buat dan kita dah confirmkan ianya boleh jadi reality dan boleh dilaksanakan dan boleh menjadikan satu income yang konsisten kepada kita yang melaksanakan program ternakan lembu, kambing dan ayam Alhamdulillah, kami dekat sini saya bersama dengan anak-anak saya. Okay, kita ada anak 4 orang, kita ada anak buah seorang, kita ada pekerja bangla seorang pekerja kita ada 6 orang. Okay, insyaAllah kita boleh survive daripada 2005 sampai sekarang dah 20 tahun dah makin berkembang dan kita boleh bina kita punya empire. Okay, kami berada di Kuala Selangor, Center of Malaysia Kuala Selangor. Kita berada di Kuala Selangor, Center of Selangor dan juga Center of Malaysia. Kenapa saya cakap Center of Malaysia? Sebab kita berada di Lembah Kelang dan dekat-dekat tengah-tengah dalam kita punya tanah Semenanjung Malaysia ni. Kita berada di tengah-tengah dan berada di tepi pantai lah, dekat-dekat dengan tengah-tengah Okey. Bos, cerita pasal ayam Belanda bos. Okey, ada nak tanya pasal ayam Belanda. Okey, Eddie nak tanya pasal ayam Belanda. Ayam Belanda ni banyak nama dia. Ayam Belanda, ayam keluk-keluk, kalkun, ayam ayam piru. Okey, nama-nama dia banyak sangat nama dia. Bukan berasal pada Belanda pun. Bukan berasal pada Belanda pun Ayam Belanda ni satu ayam yang sekarang ni orang cari untuk kebanyakan yang mencari produk ayam Belanda ni adalah masyarakat yang merayakan Christmas. Masyarakat yang merayakan Deepavali. Okey, Deepavali dan Christmas yang mencari ayam Belanda Dan kami sekarang ni memang mencari ayam-ayam Belanda yang beratnya 4 kilo ke atas. Yang berat 4 kilo ke atas adalah ayam Belanda jantan. Kita cari ayam jantan saja Berat dia 4 kilo ke atas. Ayam Belanda betina bawah 3 kilo. Berat bawah 3 kilo. Memang ada yang lebih pada 3 kilo. Itu yang hybridnya. Tapi kebanyakan ayam Belanda betina bawah 3 kilo. Biasanya 2 kilo, 2 kilo setengah. Yang itu kita tak nak ambil. Kita nakkan ayam betina tu bertelur balik dan jadi anak balik. Okey. Tempoh pemeliharaan ayam Belanda ni maksimum 6 bulan. 6 bulan 6 bulan. Tempoh 3 bulan yang pertama tempoh yang kritikal sebab ayam Belanda ni dia sensitif dengan nyamuk. Okey, untuk pastikan dia tidak menyamuk, tuan-tuan kena asapkan. Kandang reban kita kena asapkan ataupun kita letakkan jaring supaya nyamuk tak masuk. Okey, tempoh pada 1 bulan yang pertama 30 hari kena pastikan heat temperature dalam reban kita kena kekal dalam sekitar 32 ke 35 darjah Celsius. Kita letak mentol untuk jadikan haba menjadikan ternakan kita tak kesejukan dan kita kena kelilingkan kawasan kita dengan canvas ataupun net hijau supaya elakkan nyamuk masuk. Kalau tidak nanti dia akan gigit dekat muka ayam Belanda kita dan dia akan berlaku puru. Itu yang antara kritikal waktu 3 bulan yang pertama. Kos makan ayam Belanda ni senang sangat tuan-tuan. Kos makan dia. Okey, apa yang kami buat ayam Belanda ni kita bagi makan pada umur dia 0 sampai 30 hari, kita bagi dia starter. Starter umur sebulan yang pertama nilai protein dia 22%. 22% Kemudian kita bagi starter campurkan dengan jagung.
dengan nisbah 1:4. Satu bahagian jagung, 4 bahagian starter. Kemudian pada umur dia 31 hari, umur dia 60 hari ke atas, kita bagi dia finisher. Okey, kami kat sini pula untuk mengurangkan kos lagi, kita bagi dia jagung campurkan dengan dedak kambing. Dedak kambing dedak kambing dengan jagung kita campurkan, dan sebelah petang kita bagi dia daun hijau. Mada di agua, kita bagi dia daun hijau Dan kos peternakan dia untuk besar sampai umur 6 bulan tak lebih pada RM60. Tak lebih pada RM60 Jadi kita boleh jual ayam Belanda kita paling rendah RM25, paling mahal RM40 Paling rendah RM25, paling mahal RM40. Kalau yang RM25 biasanya di bahagian utara lah. Bahagian Perak, Pulau Pinang, Perlis. Okey, ayam Belanda dia harga RM25 sekilo. Kalau bahagian Selangor ke bawah. Okey, Selangor membawa ke Johor, dia punya harga ayam Belanda antara RM30 ke RM40 RM30 ke RM40 Macam kami jual kat sini RM40 Itu antara cara dan kaedah kita nak ternak ayam Belanda. Tempohnya 6 bulan saja dan mudah untuk kos penjagaan. Kos ayam Belanda tak melebihi RM60 untuk satu ekor dalam tempoh 6 bulan Dan berat dia untuk jantan dia akan atas 4 kilo. Biasanya 6 bulan kita dapat 5,5 kilo. 5,5 kilo. Kalau 5,5 kilo kita jual RM30, kita dah ada lebih kurang dalam 165. Kos kita baru RM60. Jadi kita ada RM100 kos untung seekor ayam Belanda Dan dia senang sangat jaga, dan dia punya kawasan reban dia agak besar sikit. Kita ambil 2x2. Saiz reban lebih kurang dalam 4 kaki persegi 2x2 Okey, ada harap Edi Yanto clear dengan peternakan ayam Belanda Okey, kalau clear tulis clear. Okey, apa juga nak tanya, kita ada lebih kurang dalam, saya bagi 5 minit lagi sebelum kita nak end live kita 5 minit lagi supaya kita dapat info yang betul Okey, kalau tak ada tanya 5 minit nanti saya akan end live kita, dan kita boleh jumpa balik nanti esok Selasa untuk cerita pasal lembu saja Yang ni kita cerita pasal umum. Ini yang umum. Umum maksudnya boleh cerita apa juga pasal ternakan lembu, kambing, ayam, itik Okey. Last 5 minit ni saya nak cerita sedikit produk yang kita. Okey, sama-sama. Okey. Edi nak buat dekat mana buat dekat mana? Cadang-cadangnya dia buat dekat mana atau dia memang dah buat dah? Okey, kalau boleh share sikit. Okey, ayam kacuk kampung tuan. Alhamdulillah Di mana Okey, nak ayam kacuk pula. Okey, good trading pula. Okey, tak apa. Ayam kampung kacuk biasanya kita beli anak dengan harga sekarang ni RM3.5. Dan kita besarkan, kita jual dan bergantung pada customer. Kalau kita jaga selama 100 hari, dia punya berat boleh cecah 2,5 kilo. Kalau kita jaga 60 hari, kita boleh dapat lebih kurang dalam 2 kilo ataupun paling rendah 1.8. Okey, harga ayam kacuk sekarang ni antara RM12 ke RM18. Harga sekilo Jadi harga kos makan dia lebih kurang dalam ayam kampung kacuk ni lebih kurang dalam RM10 ke RM15 kos makan dia Dan harga kita untung lebih kurang dalam RM10 ke RM15 seekor. Dia untung ayam kacuk ni 100%. Untung ayam kacuk ni 100%. Kalau ayam Belanda 200%. Keuntungan ayam kacuk daripada kos yang kita keluarkan 100%. Kalau kita keluarkan RM10, dia untung RM10. Kalau ayam Belanda pula dia 200%. Kalau kita modal kita RM10, kita untung RM20. Macam tu Macam tadi saya dah kira modal ayam Belanda bukan dalam RM50 ke RM60 dan kita punya keuntungan di sekitar dalam RM100. Bermakna kita dapat 200% daripada 2 kali ganda daripada kita punya modal Okey. Ayam kampung kacuk ni memang orang cari dan bekalan tidak mencukupi. Dalam negara kita punya bekalan ayam kampung kacuk kita shortage lebih kurang dalam 60%. 60%. Kita boleh bekalkan 40% saja keperluan. Dan orang memang cari sangat ayam kampung kacuk ni ataupun ayam kampung asli ni ataupun ayam kampung yang dicari sebab orang dah mula nak makanan-makanan yang lebih sihat. Sebab ayam daging ni bukan kata tak sihat tapi takut pengusaha tu tidak mengamalkan SOP yang bagus. Okey, sebab ayam daging dia perlukan vitamin dan vaksin continuously.
Takut nanti antibiotik itu sepatutnya lepas dia bagi antibiotik hari ni, lepas 7 hari baru boleh jual. Dikuatiri dalam tempoh dalam 7 hari tadi dia dah jual. Dia dah riliskan ayam lebih awal dan dalam badan ayam tu masih ada antibiotik dan antibiotik akan menyebabkan mudarat kepada orang yang makan ayam daging tadi. Okay, antara mudaratnya adalah kena penyakit lah. Penyakit yang kita nampak sekarang ni banyak orang dah kena penyakit ni. Antara penyakit apa dia? Kencing manis, darah tinggi, buah pinggang rosak, kanser. Jadi antara sebabnya adalah dalam makanan kita ada antibiotik, chemical yang menyebabkan kita jadi parah ataupun menderita sebabkan sakit. Jadi orang dah mencari makanan yang sihat. Makanan sihat apa dia? Ayam kampung. Ayam kampung kacuk ataupun ayam kampung asli. Ini opportunity, peluang dan ruang kepada peternak ayam kampung ataupun ayam kampung asli. Kacuk atau asli satu peluang. Harap Goat Farm Trading dapat clear cerita pasal ayam kampung kacuk. Okey. Kita dah menunjukkan jam pukul 11 6 minit. 11 6 minit kita akan end live kita sekarang. Sebelum kita nak end live kita nak info sekali lagi. Dalam TikTok Shop kita ada iklankan untuk bantu tuan-tuan untuk produk yang menyebabkan ternakan kita cepat besar, penyerapan protein yang maksima dan tiada masalah bau dan lalat dalam reban dan kandang kita. Kita gunakan MJF probiotik dan kita ada iklankan untuk mengurangkan kos dedak. Kebergantungan kita kepada dedak kita dapat kurangkan dengan kita pakai daun hijau. Tanamlah pokok daun hijau tadi, dan pokok daun hijau ni kalau untuk hari ni, kalau tuan-tuan order dengan kami, booking hari ni, beli hari ni, bayar hari ni, tuan-tuan akan bagikan ekstra 5 batang. Sebab dalam kita punya TikTok Shop 10 batang, kita ekstrakan 5 batang. Kemudian untuk mengelakkan masalah parasit. Mengelakkan masalah parasit. Okey, ayam vitamin tak ada tuan-tuan. Ayam untuk Eddie ayam kampung, ayam Melanda tak payah vitamin. Kita mesti pakai daun hijau ataupun madri agua ataupun ketum ayam, itu dah mencukupi. Dan vaksinasi wajib buat. Untuk ayam umur 7 hari ke bawah wajib buat vaksinasi. Okey, vitamin tak perlu. Tak perlu vitamin pun. Kita pakai makanan-makanan yang dalam makanan tu kita letakkan madri agua, ketum ayam. Kita bagi setiap hari. Untuk ayam kita bagi setiap hari. Dan kita pastikan guna MJF probiotik. MJF probiotik itu adalah merangsang pembesaran, mengelakkan pada masalah penyakit dan juga mempercepatkan proses penghadaman ternakan kita. Okey. Kemudian satu lagi produk yang kita letak adalah POON. Masalah kurap, masalah parasit, masalah lemomo, masalah kutu babi yang menyebabkan ternakan kita akan jadi kurus dan menyebabkan bulu ternakan kita akan jadi gugur. Okay, kita pakai POON itu setahun sekali. Sesuai untuk lembu, kambing, arnab, kucing dan juga ayam yang bermasalah. Okey, kita pakai POON. Dan ada juga satu lagi beg kuning yang kita letakkan adalah baja. Baja daripada ternakan kita boleh proses jadi baja. Dan baja untuk taik lembu sesuai untuk daun. Baja ternakan kambing dan juga ayam sesuai untuk buah dan bunga. Okey, untuk pastikan tuan-tuan dapat dana yang diperuntukkan oleh kerajaan, tuan-tuan boleh hadiri program kita sebab untuk dana perlu ada sijil khusus dan perlu ada kertas kerja dan perlu ada juga SSM. Yang ni kita sediakan, kecuali SSM tuan-tuan buat sendiri, kita boleh sediakan sebab sijil khusus kita memang diiktiraf. Tuan-tuan boleh mohon dengan Kementerian Asas Tani melalui agensi yang terlibat adalah agensi veterina dan boleh dapat grant RM20,000, RM30,000 dan RM50,000. Grant tidak bayar balik dan boleh dimanfaatkan untuk growkan kita punya perniagaan. Okey, syarat asas dan wajib adalah mesti ada sijil khusus. Sijil kami memang sijil yang diiktiraf. Antara yang dah dapat daripada program kita adalah Mamat Nazri. Okey, Mamu, untuk makluman Mamu Jabatan Veterina Negeri Pulau Pinang. Jabatan Veterina Negeri Pulau Pinang. Okey, dia ada satu yang perlu buat, yang kena buat dan kena mohon. Sekarang ni ada satu dia dah buka dia. Okey, saya nak tengok sikit apa iklan dia. Okey. Untuk Mamu siapapun orang-orang Pulau Pinang,
Okey, saya nak baca sikit ya. Ini mungkin tak nampak mungkin tak nampak, saya bacakan ya. Jawatan Pemetaan Veteriner Negeri Pulau Pinang Bahagian Pembangunan Industri Ternakan, permohonan bantuan industri ternakan 2025. Untuk industri ternakan 2025 dibuka sekarang, permohonan dibuka pada 1 bulan 10 sehingga 30 bulan 11. Dia buka 2 bulan saja permohonan ya. Okey, jenis bantuan, satu, pembangunan untuk ternakan ruminan besar dan kecil. Maksudnya lembu boleh, kambing boleh. Nombor 2, perolehan baka ternakan. Nombor 3, pembangunan sumber makanan ternakan. Okey, nombor 4, pembangunan industri asas tani. Maksudnya kalau kita nak buat produk silage, daging segar, produk-produk hiliran ya. Kemudian pembangunan industri burung walit, pembangunan aneka haiwan pemeliharaan ya. Ini kalau untuk pelancongan ya. Kena pembangunan peternakan unggas ayam itik. Okey. Boleh imbaskan kod. Dia ada QR code lah. Okey, tuan-tuan boleh imbas nanti QR code sendiri. Ini antara yang kita tawarkan kepada siapa? Orang-orang Pulau Pinang. Okey, untuk orang Kedah pula. Okey, siapa orang Kedah boleh angkat tangan? Orang Kedah program Perkhidmatan Veteriner Negeri Kedah. Dia panggil GERAK, Geran Ekonomi Rakyat, ataupun satu dipanggil TEMPO, Geran Transformasi Pengembangan. Satu lagi dipanggil RINTIS, Geran Perintis Pembangunan Industri Ternakan. Okey, GERAK, Geran Ekonomi Rakyat, 100%. 100% ya. Kiki, okey, Kiki ada, Eddie masih ada lagi ya. Okey, untuk GERAK, Geran Ekonomi Rakyat, kaedah geran 100% nilai geran sepenuhnya. Untuk geran ni dia ada perjanjian mesti jalankan ternakan sekurang-kurangnya setahun. Ini boleh guna untuk projek baru ataupun projek bencana. Sekarang kan Kedah banjir. Okey, lepas bencana diperlukan bantuan untuk bangun balik. Okey, itu bencana ya. Ataupun belum pernah menerima geran. Dia dah dapat ternakan tapi belum pernah terima geran apa-apa. Geran ni bernilai 5,000 saja. Okey. Yang nombor 2, TEMPO. Okey, TEMPO. TEMPO ni adalah Geran Transformasi Pengembangan. Dia untuk pengembangan. Yang ni dia ada syarat. 30% nilai geran bantuan ditanggung oleh peserta. Maksudnya nilai geran 50,000, 15,000 kita tanggung. Dan syaratnya mesti adalah program pengembangan veteriner untuk bawah veteriner. Projek yang sedia ada untuk program pengembangan ya. Dan mesti lock, ikat dan kena monitor selama 2 tahun ya. Dan program satu lagi RINTIS, Geran Pemadanan 50-50. Tempoh ni 3 tahun. Yang ni boleh sampai 200,000. Maksudnya kita belanjakan 100,000 dan geran 100,000 ya. Yang ni yang negeri Kedah. Okey, siapa-siapa yang nak tanya pasal ni boleh DM kita ya. Permohonan ni tak lama ya. Permohonan ni tak lama. Untuk yang negeri Kedah dia 1 Oktober sampai 31 bulan Oktober. 1 Oktober hingga 31 Disember. Okey, ni 3 bulan. Kalau negeri Pulau Pinang tadi 2 bulan. Okey, Selangor pun sama juga. Biasanya bulan 7 sampai bulan 8 rasanya dah tutup kot. Okey, cuma tak wawarkan sebab mungkin bajet dah habis kot. Boleh juga mohon. Tetap negeri ada program grant juga selain pada Grant Agropreneur Muda. Okey, saya nak end live kita sekarang. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Terima kasih kerana mendengar kita. Terima kasih kerana setia bersama kita. Dan insyaAllah besok kita akan cerita pasal lembu saja. Boleh cerita pasal lembu saja ya. Okey. Khusus kita akan jalankan 2 dan 3 bulan November. Okey. Minta grant tu dekat mana? Sekejap. Okey, boleh DM kita, nanti kita share. Dia punya pamphlet tu kita akan share. Nak mohon grant Kedah tu dia mohon dekat mana? Okey, dia ada scan QR dekat sini. Untuk veteriner negeri Kedah. Okey. Okey, negeri Kedah dia ada scan. Dia ada borang yang kita kena isi ya. Okey, yang sinar balok. Okey, boleh DM kita.
kita boleh bagikan dia punya template iklan ni. Okey, iklan ni ya. Okey, kalau siapa nak join program kita 2 dan 3 bulan November. Okey, 2 dan 3 bulan November. Dan siapa nak join bulan 12 ada 7 bulan 8 hari bulan 12 ya. Okey. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak dan kita doakan tuan-tuan berjaya dan terus berjaya dan industri ternakan, dan doa juga kami istiqamah untuk terus berjaya. InsyaAllah jumpa besok pukul 10 pagi untuk cerita pasal lembu saja. Besok cerita pasal lembu sahaja dan yang berkaitan dengan lembu. Hari Rabu cerita pasal kambing saja dan berkaitan pasal kambing. Hari Khamis cerita pasal unggas, ayam itik, ayam Melanda. InsyaAllah kita boleh fokus pada satu-satu topik. Dalam masa sama juga tuan-tuan boleh tanya juga Terima kasih banyak-banyak. Mana yang belum beli daun hijau boleh order, sebab kita bagi promosi hari ni. Beli satu set kita bagi lagi 5 batang Satu set 10 batang, kita akan bagi 15 batang dengan harga yang tetap yang kita iklankan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam ternakan, dan kita doakan tuan-tuan berjaya dalam industri dan terus berjaya. Amin. Assalamualaikum. Salam sejahtera.